sekarang sumber tamadun. Tadi kita sebut dah di depan tu sumber tamadun. Sumber tamadun kita ada 3 je. Pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijtihad. Apa dia ijtihad? Quran kita tahulah, tak payah nak hurai. Yang kedua sunnah kita tahu, tak payah nak hurai. Yang ketiga ijtihad. Ijtihad ialah usaha yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan, pemikir-pemikir dan cendekiawan Islam, termasuklah yang kita panggil sebagai kreativiti dan inovasi, untuk melengkapkan dan memudahkan unsur teknologi dan sosial manusia, yang mana sebelum ini tidak ada percontohan pada kita kata apa, zaman-zaman sebelumnya. Apa beza kreatif dengan inovatif? Adik-adik, apa dia kreatif? Nak bagi mudah faham lah, ayat mudah-mudah lah. Apa dia kreatif, apa dia inovatif? Kreatif ni tak ada orang buat lagi kan? Kreatif ni orang tak buat lagi. Kita pencetus, kita pemula, kita dianggap seorang yang kreatif. Tapi kalau inovatif, benda tu orang dah buat sebelum ni, cuma kita perbaiki, kita tambah baik daripada hak sebelum ni je. Betul tak? Contoh, zaman dulu tak ada radio, zaman dulu tak ada televisyen. Jadi bila ada orang pertama cipta radio, dia dianggap kreatif ke inovatif? Kreatif. Bila orang pertama cipta televisyen, dia adalah kreatif man. Tapi zaman dulu televisyen punggung dia besar. Budak-budak ni sempat ke zaman televisyen punggung besar ni? Oh, dan lagi. Zaman televisyen ada lesen dan ke tak? Zaman saya dulu televisyen ada lesen. Ni tanya hak tua-tua kat depan ni, zaman televisyen dulu kena ada lesen. Macam motor, macam kereta. Bukan boleh payah beli 14 biji, 13 biji suka hati aku tu. Saya ingat lagi bapak saya tampal lesen TV, kena ada lesen. TV dulu ada pintu daripada kayu. Hebat. Tapi dulu berat, punggung besar. Lah ni hak ada dah tu orang inovasikan. Jadi macam mana? Jadi TV flat screen, lebih ringan nak angkat, lebih jelas, resolusi dia tinggi. Mula-mula tu apa dia panggil? Smart, sebelum smart TV lagi, yang first dia panggil apa? Sebelum HD lagi. Sebelum HD tu dia ada satu istilah, yang first hak kira agak jelas lah. Plasma, TV plasma dulu. Lepas plasma baru HD, lepas HD banyak sangat ni, aku pun tak ada ni. Lah ni apa lah ni? Ultra apa? Okey lah. Baik, itu inovasi. Dulu mula-mula keluar mungkin 40 inci. Lah ni paling besar berapa inci? Dulu telefon duduk sini. Lepas tu telefon tak ada wire. Lah ni apa bentuk telefon dah? Semua duduk di tangan, hebat. Ada nama pula Huawei, ada nama tu, ada nama ni, ada nama ni. Okey. Dulu radio. Kemudian inovasi. Kadang-kadang orang tu keluar nak dengar radio tapi tak boleh nak dengar. Radio hanya boleh dengar di rumah. Jadi mereka inovasikan, jadi kalau nak keluar pun boleh dengar lagu. Walkman. Kamu sempat tak zaman Walkman? Tanya pakcik kat depan apa dia Walkman. Walkman ni dia macam boleh bubuh lah tali kaset sebiji, lekat kat pinggang, ada dah telinga. Dia boleh bawa berjalan lah. Kemudian habis zaman Walkman, besar lagi Walkman ni. Boleh bubuh CD dulu. Bubuh CD, zaman tali kaset, zaman CD, lah ni tak ada dah. Semua MP3. Alah boleh dengar lagu saja. Kami nak lagu sekali dengan audio, sekali dengan visual. Lah sekali jadi MP. Hebat. Macam-macam. Kalau radio tu zaman breakdance ya. Orang kilik hak rumah dia nak dengar kat luar, dia kena pikul atas belakang. Zaman breakdance. Dia tak ada kecil Walkman lagi.
Tu hebatnya inovasi. Baik, dalam agama kita, inovasi ni dipanggil apa? Inovasi ni orang duk panggil bid'ah tu inovasi lah. Baik. Sekarang untuk bagi perbezaan dan pahaman ni kita letak tepi. Habis dah bab ijtihad. Tu asas dan sumber. Yang ketiga matlamat. Apa dia agak-agak matlamat ketamadunan Islam? Nak lahirkan apa? Nombor satu, nak suruh berjalan apa yang dikatakan the way of life. Apa dia way of life? Ad-din tu. Nak bagi ad-din, way of life tu tertegak di atas muka bumi. Tu poin nombor satu, matlamat tamadun Islam. Yang kedua, nak realisasikan apa yang dikatakan rahmatan lil. Kita hari ni ada 3 dah hebat, tapi tak jadi juga hebat. Pertama, Allah Rabbul Alamin. Nabi rahmatan lil. Al-Quran hidayatan lil Tuhan sekalian alam, Nabi rahmat sekalian alam, Quran petunjuk sekalian alam. Kita duk lagu ni juga. Macam mana ni? Allah dah bagi tahu, kamu tolong aku, maka aku akan tolong kamu. Amat-amat menyedihkan. Tuhan yang sebenar ada dalam pemahaman dan akidah kita. Nabi yang terakhir juga adalah Nabi yang kita beriman pada dia. Kitab yang terakhir, yang original, tak ada penyelewengan juga duduk dengan kita. Tetapi kita menjadi satu kaum, satu bangsa yang paling terkebelakang hari ini. Amat-amat tidak boleh diterima sama sekali. Why? Apa dia? Faham tak maksudnya? Ada sesuatu kekurangan dan kelemahan yang kita tertinggal dan terabai. Yang ketiga, selain daripada kita nak jadikan dia gagasan the way of life dan rahmatan lil alamin, kita nak memperkemahkan lagi hubungan antara manusia dengan Allah tu sendiri. Sebab tamadun yang tanpa ada konteks ketuhanan, tamadun tu tak akan bertahan lama. Tamadun kena ada hubungan dengan konteks ketuhanan. Dalam konteks ketuhanan, kita ada hak kita sebagai hamba terhadap Allah, dan Allah juga ada hak dia sebagai Tuhan terhadap hamba. Dua-dua kena sejalan. Tu yang ketiga. Yang keempat, selain daripada hablum minallah, kita juga ada hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Dan Islam mengajar tentang kebaikan, tentang keamanan, tentang peaceful. Islam sama sekali menolak unsur-unsur apa dia? Keganasan, radikal, teroris, diskriminasi, memanipulasi kudrat manusia, membunuh dan menzalimi etnik dan bangsa lain. Islam tak suka dan Islam tak sarankan pun untuk kita buat benda-benda tu. Dan yang terakhir, hubungan kita dengan alam sekitar. Islam dia jaga semua, termasuk adab dengan Allah sampailah adab dengan alam sekitar, adab dengan haiwan Rasulullah ajak, adab dengan pokok-pokok dan tumbuhan Rasulullah ajak, adab dengan alam sekitar Rasulullah ajak. Islam tak pernah mengecualikan dan mengabaikan konteks adab, etika dan akhlak dia dalam semua tempat dan keadaan. Tu matlamat dan tujuan.